Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, maka kita masih lagi dapat hidup atas muka bumi ini, walaupun kita berdepan dengan pelbagai kesukaran, berdepan dengan pelbagai ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika sekiranya kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang pernah disabda oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Orang mukmin ni semua keadaan dia tu comel belaka, baik belaka, mengagumkan. Jika sekiranya dia berdepan dengan apa yang dia suka, maka dia sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Jika dia berdepan dengan ujian dan kesukaran serta perkara yang dia tidak suka, maka dia bersabar. Sama ada kita syukur ataupun kita sabar, semuanya baik bagi kita orang mukmin, orang yang betul-betul berusaha untuk menjadikan dirinya hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca satu surah yang ringkas, tetapi insyaAllah mengandungi banyak manfaat pada kita, iaitu surah Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Beberapa ayat yang ringkas tetapi cukup bermakna untuk kita semua. Nama surah ni pun surah Quraisy. Sebagaimana kita tahu, Quraisy ni salah satu kabilah keturunan yang berkait rapat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy ni sebagaimana kita tahu ada disebut satu hadis, innallaha astafa kinanata min waladi Ismail. Allah Ta'ala memilih Kinanah ni salah satu keturunan daripada keturunan Rasulullah SAW daripada Ismail. Maknanya kita tahu keturunan Nabi ni mari sesilah dia sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Wastafa min kinanata Quraisy. Daripada keturunan Kinanah lah datangnya Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan daripada Quraisy tu datangnya Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Daripada Bani Hashim itulah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan Quraisy. Dan Quraisy ni dia memberi banyak makna. Antaranya salah satu keturunan Nabi ni nama dia An-Nadhr. Sesilah Nabi ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab
bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Madar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Hak ni yang diittifaq silsilah Nabi SAW, dan daripada Adnan ni dia berterusan sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Orang Arab ni antara kelebihan dia ialah dia jaga, dia ingat silsilah dia. Kita orang Melayu ni setakat tu lah. Macam ambo ni Umar, ni Abdul Aziz bin Nikmat bin Raja Banjar bin Muhammad, kemudian lupa dah lah. Tapi tahulah maknanya keturunan Raja Jembar. Tapi tak ingat sebab kita kurang cakna. Arab ni kelebihan dia cakna pada keturunan dia. Baik, disebut surah ni surah Quraisy sebab dia berkait rapat dengan silsilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dinamakan kabilah ni kabilah Quraisy? Antaranya setengah riwayat sebut, salah seorang riwayat ni An-Nadr pernah dia berada dalam satu kapal besar, kemudian zahirnya ikan Quraisy, ikan paus, ikan hiu yang besar menyebabkan orang lain takut, tetapi keberanian yang ada pada Nadr ni sehingga dia dapat panah dan bunuh ikan tersebut. Jadi bermula daripada situ dia digelar Quraisy. Setengah riwayat menyebut dipanggil kabilah ni kabilah Quraisy kerana kabilah ni mampu menguasai etnik ataupun kabilah-kabilah Arab yang lain yang berada sekitar Mekah. Dipanggil juga kabilah ni kabilah Quraisy kerana pada masa tu kabilah ni masyhur dengan suka beri bantuan kepada masyarakat setempat pada masa tu. Dan juga diberi juga nama Quraisy kerana kabilah ni antara kabilah yang sentiasa bergulung dengan pekerjaan perniagaan, tijarah, menyebabkan dia dipanggil Quraisy. Dan ada juga riwayat yang mengatakan kabilah ni dipanggil kabilah Quraisy kerana salah seorang tuk-tuk dia ada yang bernama Quraisy. Quraisy bin Badr bin Yakhlad bin An-Nadr bin Kinanah. Itu antara riwayat-riwayat yang menyebut dinamakan kabilah ni kabilah Quraisy. Baik. Daripada kalau kita nak ambil sikit sudut sejarah dia, daripada kabilah Quraisy ni dia ada, kita panggil mungkin etnik dia di bawah kumpulan kabilah Quraisy ni. Antaranya Banu Qusay bin Kilab. Yang kedua daripada Banu Asad bin Abdul Uzza. Yang ketiga Banu Abdul Dar. Ini etnik-etnik besar daripada kabilah Quraisy. Daripada Banu Qusay bin Kilab ni terbahagi pula kepada beberapa keluarga besar yang lain. Antaranya ialah Banu Abdul Manaf bin Qusay. Daripada Banu Abdul Manaf bin Qusay inilah lahirnya Banu Hashim bin Abdul Manaf. Daripada sinilah lahirnya An-Nubuwah, kenabian. Dan di bawah Banu Abdul Manaf juga adalah Banu Abdul Muttalib, Banu Al-Muttalib. Dan daripada situ juga lahirnya Banu Abdul Syams dan Banu Naufal bin Abdul Manaf. Daripada Quraisy juga lahirnya Banu Asad bin Abdul Uzza. Daripada Banu Asad inilah lahirnya Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW, dan sahabat yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Baik, kalau orang tanya Quraisy sekarang ni di sudut kabilah tu kebanyakannya duduk di mana? Adakah duduk Mekah? Ada riwayat kajian mengatakan
Quraisy sekarang ni di zaman moden ni kebanyakannya ada juga di sekitar Mekah dan kebanyakannya ada di sekitar Taif. Taif sekarang ni maknanya di sudut Tok Arab tu ramai keturunannya asal daripada Quraisy. Itu lebih kurang di sudut silsilah lah, silsilah Quraisy. Dan surah ni dinamakan surah Quraisy dan dia berkaitan rapat dengan keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam satu ayat Allah Taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu apabila dia nak turunkan risalah dia ni kepada siapa-siapa yang kehendaki. Jadi kalau kita perhati, memang tepatlah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk pilih seseorang yang terbaik di sudut keturunannya, sama ada sebelah ayah ataupun sebelah mak. Dan ini sebenarnya dari satu sudut dia menjadi pengajaran kepada kita supaya kita sendiri, contohnya kita sebagai individu, sama ada kita sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri, ataupun kita masih belum berkeluarga, kita bakal menjadi suami, kita bakal jadi isteri. Antara perkara penting apabila kita fikir nak kahwin, maknanya kita nak memenuhi tuntutan kehidupan kita. Dalam masa sama mesti ada cita-cita kita untuk jadikan keluarga kita ni paling kurang bermula daripada kita untuk kita membina zuriat yang soleh, ya, yang solehah. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, apabila kita berkeluarga, tentulah antaranya kita nak zuriat, kita nak anak. Jadi bermula dengan kita sebagai seorang suami, kita sebagai isteri, jadi suami yang soleh, jadi isteri yang solehah. Kalau dapat anak pun, maknanya insya-Allah kita akan didik anak-anak kita, zuriat kita ni dengan didikan dan cara yang terbaik. Dan sebenarnya kalau kita perhati, tidak ada didikan cara yang terbaik, melainkan kalau kita perhati macam mana didikan yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dididik sendiri oleh Allah Ta'ala, dan didikan yang Nabi SAW didik keluarga dia, para sahabat dia, berpandu kepada ayat-ayat Al-Quran, berpandu kepada hadis Nabi SAW, dan boleh berpandu kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ayat Quran, macam mana Nabi ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW ni mari daripada kalangan kita. Maknanya dari makhluk yang bernama manusia, bukan mari daripada malaikat. Sifat dia azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat olehnya penderitaan yang kita orang Islam ni alami. Maknanya kalau kita nak ambil khusus juga, di zaman kehidupan Nabi SAW, dia cakna sungguh-sungguh para sahabat. Apa yang para sahabat suka, maka Nabi suka. Para sahabat berdepan dengan kesedihan, kesusahan, Nabi juga turut merasai beban tersebut. Dan kalau kita baca sirah Nabi SAW, tentulah Nabi akan berusaha untuk pastikan bebanan itu dapat dihilangkan, dapat dikurangkan. Harisun alaikum. Nabi SAW ni antara sifat dia dan sepatutnya ada pada setiap kita orang Islam, kita nak macam mana kawan kita, sahabat kita, orang Islam keseluruhan, bahkan non-Muslim lagi, kita kena fikir juga macam mana nak pastikan dengan ilmu yang ada pada kita, dengan kefahaman yang ada pada kita, dengan akhlak yang baik yang ada pada kita,
dengan muamalat yang baik yang perlu kita tunjukkan, supaya kalau boleh juga semua sekali hamba-hamba Allah Ta'ala ni beriman, menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat, yang patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim. Dia ada dua sifat. Sesama kita orang Islam ni khususnya rauf rahim. Rahim kita tahu maknanya rahmat. Sebagaimana Allah Ta'ala sifat dia Ar-Rahman Ar-Rahim, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesian belah. Dan ada satu lagi sifat yang ada, iaitu Ar-Rauf. Sebahagian ulama kata Ar-Rauf ni asyaddur rahmah. Kasih sayang, kesian belah tu begitu menonjol, lebih lembut daripada rahmah lagi. Itu antara makna Rauf. Itu yang sifat antaranya yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dituduh keturunan dia berkait dengan satu kabilah yang masyhur, iaitu kabilah Quraisy yang hidup dulu sekitar Baitullah Al-Haram. Dan sebenarnya Quraisy ni satu kabilah yang sebenarnya dihormati di kalangan masyarakat Arab pada masa itu. Dan Allah Ta'ala nak tonjolkan kelebihan yang dia bagi termasuk kepada kabilah Quraisy ni melalui surah ni, melalui ayat ni. Li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin. Li'ila fi Quraisyin, dia nak menggambarkan ilaf ni satu bentuk makna suatu yang menjadi kebiasaan, satu yang menjadi adab. Di sudut apa dia? Di sudut orang Quraisy ni, Allah Ta'ala beri anugerah kepada dia, dia boleh hidup dalam keadaan aman, boleh menjalankan kehidupan dia khusus dari sudut perniagaan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Sama ada di musim sejuk, sama ada di musim panas, dia boleh melakukan pekerjaan dia dengan baik. Musim sejuk pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Hampir setiap tahun dalam keadaan aman, walaupun di sekitar dia tu tidak aman. Allah Ta'ala berfirman, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Surah Al-Qasas. Tidakkah Allah yang teguhkan kedudukan mereka, termasuk orang Quraisy ni, kehidupan mereka nampak aman. Dan dalam ayat yang lain, surah Al-Ankabut, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim wa yutakhattafun nasu min haulihim. Sedangkan sekitar mereka tu tidak aman. Berlaku rompakan di sana sini, berlaku pembunuhan, tidak aman. Tetapi nisbah khusus kepada kabilah Quraisy ni dalam keadaan aman. Ini yang Allah Ta'ala nak cerita. Li'ila fi Quraisyin. Dengan sebab apa yang manusia boleh buat tu, orang Quraisy khususnya, sudah menjadi kebiasaan mereka, menyebabkan dia hidup tu dalam keadaan aman. Li'ilaf. Lam tu disebut lam at-ta'lil. Tujuan apa? Ada tujuan lah apabila Allah Ta'ala beri nikmat keamanan, antaranya kesejahteraan kepada penduduk Quraisy pada masa itu untuk hidup dan keadaan aman, tentulah ada tujuan. Itu dipanggil lam at-ta'lil. Apa yang menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy pada masa itu? Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Rihlah dia sama ada di musim sejuk ataupun di musim panas.
Di musim sejuk, dia pergi ke Yaman. Dan di musim panas, dia pergi ke Syam. Kalau Syam ni, dia agak luas. Maknanya, kalau tak silap, dia merangkumi Jordan, dia merangkumi Lebanon, dia merangkumi Syria. Agak luas apabila sebut Syam. Itu antara perniagaan dia. Jadi perniagaan ni menyebabkan kehidupan Arab pada masa tu, khususnya kabilah Quraisy ni, dalam keadaan kaya raya, dalam keadaan aman, sejahtera, hidup dalam keadaan mewah, penuh dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita perhati juga, dia berkait rapat keamanan ni, kesejahteraan ni, kemewahan hidup ni dengan peristiwa Allah Ta'ala menghalau Abrahah daripada menghancurkan kota Mekah, daripada menghancurkan Kaabah. Kalaulah takdirnya Allah Ta'ala beri peluang kepada Abrahah dan tentera bergajah dia menghancurkan kota Mekah, menghancurkan Kaabah, tentulah senario lain pula yang berlaku. Dan kalau kita tengok, Arab pada masa tu langsung tidak melawan tentera Abrahah. Semuanya terserah pada kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan bertambah lagi penghormatan Arab lain kepada kabilah Quraisy. Apabila dia tengok tentera Abrahah ni tak mampu untuk menghancurkan kota Mekah, untuk menghancurkan Kaabah yang dibina oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Baik. Kebanyakan pengkaji dia sebut, apabila kafilah perniagaan Arab Quraisy ni pergi ke Yaman di waktu sejuk, dia pergi ambil al-atar, maknanya minyak-minyak atar, minyak wangi, wa al-afawih, ataupun kita boleh sebut rempah ratuh, ataupun kita boleh sebut sos makanan untuk menambahkan lagi rasa sedap pada makanan tu, yang banyak juga mari daripada min bilahil Hind, daripada negara India, mari daripada negara Teluk, yang menghimpunkan barang-barang daripada negara Teluk, daripada India, termasuk daripada Afrika ni ke Yaman, berkaitan dengan minyak wangi, berkaitan rempah ratuh, apa semua sekali. Itu pedagang Arab ambil barangan tu di musim sejuk. Di musim panas pula dia ambil al-hasilat az-zira'iyah. Kerana Syam ni masyhur, termasuk peristiwa Isra' dan Mi'raj disebut allazi barakna haulahu. Mana negara, kawasan yang penuh dengan keberkatan, termasuk daripada tanah yang subur sebenarnya di negara Arab. Cuma sekarang ni orang tak nampak. Kerana apa? Kerana kebanyakan negara-negara Arab ni balah sama sendiri. Itu satu benda yang menyedihkan lah. Tetapi asasnya antara kekuatan yang ada di negara Arab, khususnya di negara Syam, Syam dan sekitarnya ni, tanah yang subur. Sebab itulah semenjak zaman dulu, pedagang Arab kabilah Quraisy ni di musim panas apabila pergi ke Syam, antara benda yang diambil ialah al-hasilat az-zira'iyah, hasil tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan, semua sekali lah. Dan kalau kita perhati perjalanan kabilah Quraisy ni, sama ada ke Yaman, sama ada ke Syam, semua sekali dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat. Itulah yang Allah Ta'ala sebut, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi nikmat yang pelbagai ni, apa yang Allah Ta'ala nak sebenarnya? Sebab itulah li lam ta'lil tu. Sebab apa Allah Ta'ala bila sebut nikmat yang pelbagai ni, tujuan apa? Tujuan dia falya'budu rabb hadzal bait. Maka yang aku minta kepadamu dan kepada seluruh manusia sebenarnya, falya'budu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada aku.
beribadat kepada Allah SWT. Allah ni siapa dia? Antaranya Rabb hadzal bait. Pemilik, penguasa rumah ni. Kaabah ni. Tempat semua kamu bersujud kepada Allah, satu kiblat ni. Hak ni hak milik siapa? Milik Allah SWT. Dia guna istilah al-bait. Al-bait ni dalam bahasa Arab, kita antaranya di sudut bahasanya kita boleh terjemah rumah. Sebab apa? Semua orang nak pada rumah tempat tinggal. Sebab dalam rumah ni ada belaka. Kita nak tidur, kita nak makan, kita nak minum, tempat kita nak berkumpul keluarga, tempat kita nak rehat, tempat kita rasa aman semua sekali di rumah. Di rumah kita. Kalau makna yang lebih luas, rumah ni adalah dunia ni, tempat kita tinggal ni macam rumah. Semua nikmat, semua hak asasi, hak orang duk nak, hak orang nak perjuangkan, semua Allah Ta'ala beri belaka kepada kita. Dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan pokoknya, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan segala jenis makanan, dengan segala jenis minuman, semua sekali ada dalam rumah kita, dalam dunia kurniah Allah Ta'ala. Ataupun kalau kita terjemah al-bait tu, Kaabah lah asasnya. Di Kaabah ni walaupun pada zahirnya tak nampak apa, tapi kerana apabila kita beribadat kepada Allah SWT, fokusnya ibadat kita melalui semaya, semua umat Islam, tak kira bangsa apa, tak kira duduk mana, masa mana pun, kalau kita semaya, semua menuju kepada Kaabah. Tuju kepada Allah SWT. Jadi semua sekali tu ada belaka yang kita nak. Kita nak kesihatan zahir, kita nak keamanan zahir batin, semua sekali adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut falyabudu rabb hadzal bait. Jadi Allah Taala cipta kita ni, termasuk kita, tujuannya illah dia, sebabnya untuk kita beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan ibadat yang kita lakukan mestilah lahir daripada hati kita, nurani kita yang ikhlas, yang bersih, dan kita mampu memberi taat sepenuh kepada Allah SWT. Taat ni tak mampu kita laksana, mesti kita ada ilmu. Makna ibadat yang kita lakukan mesti dengan ilmu, bukan dengan adab. Tengok orang semaya, kita pun semaya contohnya. Sebab apa? Tak tahu. Apa yang kita baca dalam semaya? Tak tahu. Jadi tak sempurna panggil. Jadi kalau kita buat ibadat kepada Allah, khususnya semaya, dalam keadaan kita tahu, dalam keadaan kita faham. Maknanya bila kita beribadat, kita nak takbirkan taat kita kepada Allah. Taat kita kepada Allah lahir daripada rasa kasih dan sayang kita kepada Allah. Jadi nak suruh lahir rasa kasih dan sayang ni, mesti kita ada ilmu dulu. Jadi ada ilmu dan kefahaman, barulah taat kita, ibadat yang kita buat tu, ibadat orang yang kasih dan cinta. Sebab apa kita semaya ni? Sebab kita nak takbir rasa syukur kita. Nak puji Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana dialah segala-galanya. Dia yang menghidupkan kita, beri rezeki kepada kita, beri nikmat yang pelbagai. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tak boleh nak bilang terlalu banyak nikmat. Tak payah kita nak bilang nikmat yang sekitar kita. Pada nikmat yang ada pada diri kita je. Berpuluh-puluh tahun kita hidup, walaupun kita ada susah, walaupun mungkin kita ada penyakit, tapi selagi mana kita hidup, kita masih dapat bernafas, bergerak, makan, minum, merasai nikmat. Pada waktu lah, untuk cukup kita ni beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di ayat ni Allah Ta'ala sebut dua paling kurang nikmat besar dia. Nikmat besar dia antaranya ialah ia beri makan kepada kita. Allah Ta'ala cipta kita ni mudah. Ada mulut, ada gigi, gigi pula macam-macam jenis. Kemudian ada lidah, boleh merasai nikmat makan. Ada tekak, ada perut boleh menampung. Dan kesan daripada kita makan dan minum itulah
yang menyebabkan kita ni rasa seronok hidup. Antara keseronokan kita hidup atas dunia ni kerana boleh makan, boleh minum lah. Kalau kita banyak sara mana duit pun, hebat sara mana pengaruh kita, ada berpuluh-puluh, beratus-ratus juta, berbilion dalam akaun kita, tapi kalau tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak ada nikmat. Jadi orang ni kadang-kadang siapa pekat sanggup bunuh, siapa pekat sanggup curi, siapa pekat sanggup buat apa tak kira dosa pahala, kerana apa? Kerana nak duit, kerana nak makan, nak minum. Jadi nikmat besar yang Allah Ta'ala beri kepada kita manusia ni, nikmat boleh makan dan boleh minum. Sehingga tak ada kebuluran, tak ada kelaparan. Nikmat yang kedua adalah nikmat keamanan. Kita ni, kalau kita rasa boleh tidur dengan nyenyak malam di rumah kita, walaupun rumah tu kecil secara mana, buruk secara mana pun, kalau rasa aman, seronok lah. Tapi kalau kita tidur dalam bangunan rumah kita, mahligai, istana 10 tingkat sekalipun, tapi kalau mari perasaan takut orang curi, takut orang masuk meropok, takut tu, takut ni, takut mati apa semua sekali, tak aman juga. Tapi nikmat besar yang Allah Ta'ala beri pada kita, antaranya ialah nikmat al-amn, rasa aman. Ini penting. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, satu hadis yang ringkas tapi cukup. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Kalau seseorang tu hidupkan dia, ataupun kita kata bangun pagi, maknanya bangun daripada tidur tu aman, tidak ada masalah apa. Mu'afan fi jasadihi, boleh bangun dengan baik, boleh masuk bilik air, boleh ambil wuduk, boleh semaya subuh dengan tenang apa semua sekali. Mu'afan fi jasadihi. Kalau ada sakit-sakit pun, maknanya masih lagi boleh usaha untuk meneruskan kehidupan ni. Indahu qutu yaumihi. Masuk dapur, ada makanan, kita boleh makan. Sedap, cara sedap. Sikit, cara sikit. Tapi maknanya ada juga makanan. Termasuk kita dalam situasi sekarang ni, susah secara mana pun, masuk dapur, masih lagi lah ada makanan lah. Kalau tak ada langsung tu, kena usaha, kena ikhtiar dan tanggungjawab kita jugalah. Sesama kita, individu ke, NGO ke, terutamanya pihak yang berwajib, memang menjadi tanggungjawab dia lah. Indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kalau ada benda-benda asas ni, maknanya seolah dunia tu dah jadi milik kita lah. Itu maksud kelebihan, kekuatan, nikmat asas yang Allah Ta'ala beri, khususnya kepada kafir Quraisy, kepada kabilah Quraisy secara umumnya, termasuk juga kepada kita lah. Alladzi hum min ju' wa amanahum min khauf. Baik, akhir sekali, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah yang ringkas ni? Antaranya ialah nikmat Allah Ta'ala ni terlalu banyak, besar dan terlalu banyak. Hak paling besar sekali kita kena ingat nikmat iman lah, hak sebenarnya. Nikmat iman. Nikmat kita kenal kita sehingga kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kenal kita ni siapa, dengan penciptaan yang cukup sempurna, asasnya tak ada di kalangan kita manusia ni yang rasa masih ada lagi kekurangan anggota tubuh badan yang perlu ada, contohnya, ataupun ada tubuh badan yang terlebih, contohnya, tak ada. Secara asasnya kita rasa sudah cukup sempurna, cukup molek, cukup comel. Jadi apabila
kita rasa sempurnanya penciptaan diri kita ni, tentulah kita akan tanya siapa dia yang cipta kita. Kalau kita tengok rumah yang begitu comel pun, kita akan tanya siapa dia yang buat rumah ni. Kalau kita tengok kereta yang begitu comel, kita akan tanya jenama mana ni, negara mana yang buat. Kalau kita masuk kedai restoran, kita makan, siapa dia tukang masak. Itu sesama kita. Hak kita sendiri sempurna ni tak pernah kita tanya siapa dia yang buat. Tentulah akhirnya kita akan berjumpa dengan jawapan yang tidak ada makhluk yang buat. Yang buat kita adalah Al-Khaliq. Siapa dia Al-Khaliq pencipta? Al-Khaliq huwallah. Pencipta kita adalah Allah SWT. Maka apabila kita kenal itulah, maka kita beriman. Apabila kita mampu beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, ini merupakan nikmatun kubra, nikmatun uzma. Nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia di sisi Allah SWT. Selepas pada nikmat iman ni, antaranya ialah nikmat al-amn wal ghidha. Saat ni lah nikmat boleh makan minum, nikmat makan minum, nikmat keamanan. Nikmat makan minum ni kita tengok dia asas kepada kehidupan manusia itu sendiri. Sebab kita tahu benda asas yang perlu ada pada seseorang manusia ni, tak kira dia ni duduk mana, keturunan mana, bangsa apa pun, apabila sebut manusia agak, kita mesti muliakan dia kerana Allah Ta'ala mula-mula sekali yang muliakan manusia. Termasuk orang asli duduk dalam hutan pun, dia muliakan apa? Kerana Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا Bani Adam. Aku cipta manusia dan aku muliakan manusia. Jadi kita yang mengaku kita ni hamba Allah Ta'ala yang beriman, wajib bagi kita memuliai semua manusia. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira keturunan, hatta sebenarnya tanpa mengira agama pun. Dalam usaha kita hidup atas muka bumi ini. Cuma masalah iman tak iman tu, itu masalah kedua. Bagi kita orang Islam, memang kita yakin sepenuh bahawasanya tidak ada jalan pilihan yang paling sama di akhirat kelak, melainkan apabila kita semua kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu nikmat yang pertamalah. Nikmat yang kedua, apabila kita boleh hidup, boleh makan, rasa aman semua sekali, tentulah tanggungjawab kita ialah sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tanggungjawab kita memang kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebab itulah kita kena didik diri kita, lidah kita ni sentiasa kena sebut sama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdu wa syukurulillah. Kena banyak bersyukur kepada Allah SWT sebab terlalu banyak. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kita kena yakin sepenuh Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat dia kepada kita. Dan yang ketiganya, apabila kita bersyukur pula, dia mesti satu package. Mesti dengan hati kita, mesti dengan lidah kita, dan mesti dengan anggota tubuh badan kita. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang syukur sebenarnya, pulangnya kesyukuran dia pada Allah tu, maka akan kembali kepada diri dia. I'malu ala Dawud syukra. Maknanya salah satu cara kita nak takbir rasa syukur ni ialah melalui dengan kita beramal. Beramal dengan kata perbuatan. Dalam ayat yang lain disebut, orang yang tidak bersyukur kepada Allah, antara tanda dia tidak bersyukur ialah dia guna nikmat ni untuk buat maksiat, untuk buat mungkar. Nikmat akal yang Allah Ta'ala beri, dia fikir, dia rancang untuk buat benda-benda yang mendatangkan kemaksiatan, kemungkaran, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Manusia yang tidak bersyukur kepada Allah,
kesudahan dia akhirnya akan mendapat azab daripada Allah SWT. Dan akhir sekali, antara pengajaran juga yang kita boleh ambil daripada surah yang ringkas tapi padat ni adalah apa yang berlaku kepada kabilah Quraisy ni sebenar, dia memberi gambaran kepada mana-mana keluarga, mana-mana satu masyarakat, kelompok, hatta sesebuah negara, kalau betul-betul nak jadikan sesebuah negara tu negara yang kuat, benda asas yang dia perlu jaga adalah satunya di sudut keamanan, di sudut keselamatan. Rakyat bagi sebuah negara tu rasa aman. Walaupun mungkin dia susah, tapi dia aman. Kerana apa? Kerana negara tersebut, penguasa dia, pemerintah dia, dia usaha untuk pastikan rakyat dia ni rasa aman. Dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan tanggungjawab yang diberi, menyebabkan rakyat secara keseluruhan rasa aman. Dan itu sebenarnya yang dirasai oleh masyarakat Arab pada masa itu, terutamanya kabilah Quraisy. Kerana Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka rasa aman. Jadi apabila aman, dia bebaslah nak pergi ke mana, nak niaga apa, semua sekali rasa aman. Yang kedua, di sudut tanggungjawab, kalaulah negara ni nak jadi negara yang kuat, mana-mana negara pun, keutamaan dia adalah masyarakat. Keutamaan dia adalah rakyat bagi setiap negara tersebut. Jadi sebab itulah kalau kita perhati dalam dunia ni, mana-mana negara yang beri keutamaan kepada rakyat dia, maknanya hasil mahsul bagi sesebuah negara tu, tujuan apa dia guna, tujuan apa dia ikhtiar adalah untuk pastikan pulangan tu beri kepada rakyat. Jadi beri kepada rakyat ni asasnya, hak disebut tadi lah, makan minum. Makan minum ni, dia gambaran asas kepada keperluan asas bagi seseorang rakyat. Rakyat, tak kira siapa, keturunan apa, etnik apa, agama apa sekalipun, duduk mana, macam mana keadaan dia, dia perlu pada makan dan minum. Dia perlu pada kain pakar dia. Dia perlu pada asas tempat tinggal dia. Dia perlu kepada pendidikan. Dan dia perlu pada kesihatan. Itu benda asas. Jadi benda asas ni, kalau dijaga oleh mana-mana kerajaan di atas dunia ni, maka kalau kita perhati, negara tu akan jadi negara yang kuat. Contoh paling mudah lah. Contohnya, sebab surah ni dia berkait rapat dengan surah Al-Fil. Satu lagi, macam mana pada masa zaman Nabi kita Muhammad SAW, peringkat awal dulu, sebelum Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah, antaranya ialah sebahagian pada sahabat ke Habasyah. Ke Habasyah ni sekarang ni nama negara dia Ethiopia dan Eritrea. Dulu Habasyah. Jadi kalau dulu sehingga Nabi SAW pilih supaya sahabat ni pergi berhijrah walaupun jauh, kerana apa? Kerana masyhur negara dia ni hidup dalam keadaan aman. Kerana apa aman? Antara faktornya kerana pemerintah pada masa tu, pemerintah yang adil. Najasyi pada masa tu adil. Apabila pemerintah tu adil, rakyat dia akan rasa aman. Keamanan ni sehingga bukan setakat dirasai oleh rakyat negara tersebut. Orang luar pun boleh menikmati kenikmatan tersebut. Sehingga Nabi SAW suruh, walaupun Najasyi pada masa itu beragama Kristian, tetapi kerana dia menjalankan urusan negara dia dengan penuh adil, dia memberi keutamaan kepada rakyat dia, rakyat hidup dalam keadaan aman, sehingga Nabi SAW minta sebahagian para sahabat pada masa itu berhijrah ke Habasyah. Itu antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ni. Semoga kita semua mendapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.